Benar Tuhan, itulah tujuan hidup kami. Itulah tujuan kami ada di dunia ini Tuhan. Hanya untuk dekat kepadamu. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Hanya untuk menjalankan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga hidup kami tidak berlalu dengan sia-sia. Sehingga setiap jerih lelah kami itu bukan untuk kesenangan diri kami, tapi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Engkau yang telah panggil kami, Engkau Tuhan yang setia. Engkau berikan kami kesempatan untuk diam di bait-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Dan tibalah kami juga mau melalui kebenaran firman-Mu, kami dicelikkan mata rohani kami. Kami hidup hanya untuk melayani Engkau saja. Kami serahkan waktu ini dalam pengasihan-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami melalui kedua hamba-Mu, baik menyampaikan maupun menerjemahkannya. Sehingga benar-benar firman Tuhan ini yang menjadi rema dalam hidup kami. Yang menjadi pondasi dalam kebenaran kami menjalankan setiap arah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, sungguh menjadi sebuah sukacita bagi kita semua boleh berkumpul kembali di malam hari ini. 我们今天晚上可以聚集在一起，是多么值得感恩的一件事。 Ya, dalam suasana kebaktian doa malam dan juga sebenarnya itu kebaktian tengah minggu ya, kita hari Kamis. 其实我们今天的晚祷会是一个礼拜中间的一个聚会。 Ya, kita percaya di tengah kesibukan ataupun pergumulan hidup yang kita hadapi, Tuhan rindu menyegarkan jiwa-jiwa yang haus dan lelah. 我相信我们在生活的各种忙碌和重担当中，上帝渴望苏醒我们已经枯干的灵魂。 Ya, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih ke dalam firman Tuhan, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana buat kita semuanya. 在我们更深入进入上帝话语之前，我想问大家一个简单的问题。 Ya, semua dengarkan ya. 你们好好听。 Siapa di antara kita, mungkin kita semua ya, yang membawa smartphone atau handphone? 你们当中有谁把你们的智能手机或者手机带来了呢？ Bisa tolong tunjukkan? 可以给我 Ada 看 nggak? 看吗？ Ada, iya, thank you, terima kasih. Saya yakin kita semua hampir memilikinya. 我相信每个人必定有一部手机。 Ya, sekarang coba saudara bayangkan sejenak ya. 现在请大家试想一下， Bayangkan Anda ini sedang pegang itu ponsel tercanggih di dunia. 想象你手中握着的是全世界最先进的一部手机， Handphone ini punya spesifikasi yang sungguh luar biasa. 它的配置是非同凡响的， Ya, mungkin layarnya itu paling jernih sedunia. 可能它的屏幕是最清晰的， Kamera itu bisa foto bintang-bintang di langit itu dengan jelas sekali. 甚至它的相机可以清楚的拍摄天空的星星。 Prosesornya itu secepat kilat. 然后它的处理器是飞速的快， Wah, ini Kevin yang jual handphone pasti tahu, dia senyum-senyum gitu ya. Ya. Lalu memorinya itu unlimited punya. Oh. 然后它的记忆体呢是无限的。 Saudara-saudara sekalian, mungkin dengan ponsel itu saudara bisa melakukan hal-hal yang hebat. 可能利用你的手机呢，你可以做一些了不起、不可思议的事。 Ya, Anda bisa pimpin rapat penting dimanapun. 你可以在每个地方主持重要的会议。 Ya, mau video call, lihat siapapun, nggak usah pasang CCTV, semua kelihatan di handphone Anda. 你可以在每一个地方做视频， Dan juga mungkin merekam video kualitas seperti bioskop punya. 或者是录制电影院的那这等级的影片， Iya, sampai 4 SD punya. Wah. 甚至是 4K 的。 Iya, dan mungkin juga waktu buka lampu di tengah jalan itu sampai semua kelihatan, mobil pun kalah lampu mobil. 可能在漆黑的路上，你手机的手电筒可以照亮路上，胜过那个车灯。 Dan mungkin saja Anda berpikir lebih mulia, wah bisa saja handphone ini saya gunakan untuk memberitakan Injil ke ujung bumi melalui live streaming, siaran langsung, nggak ada lag punya gitu. 甚至可以透过手机的直播，把福音传遍全世界。 Saudara-saudara, segalanya itu sebenarnya tampak sempurna, 100% perfect. 这一切都看来非常的完美。
100%的完美。 Tetapi ada satu masalah kecil, 但是有一个小问题， tetapi sangat fatal. Next. 但是是非常致命的。 Coba kita perhatikan di pojok kanan layar atas ponsel tersebut. 你们看看你们手机荧幕上的右上角， Ada kelihatan nggak? 看 Ada 到 kelihatan 吗？ nggak? Di situ terus apa? Ada angka merah itu, baterai tinggal apa? 1%. 那里有红色的数字，写着电池电量只剩1%。 Saudara-saudara sekalian, sekarang saya mau bertanya kepada kita semuanya. 亲爱的弟兄姐妹，现在我要问你们， Seberapa hebatkah ponsel canggih itu sekarang? 现在那部非常厉害的手机 Next. 还有多大的作用呢？ Mungkin sebentar lagi Pak, dia akan padam. Tidak ada gunanya sama sekali. Betul nggak? 可能不过一会儿，它就要关机了，毫无用处， Layarnya gelap gulita langsung. 屏 Padam. 幕完全的漆黑， Kameranya tidak bisa menyala lagi. 然后不能使用相机了， Dan akhirnya Pak, koneksinya terputus total. 然后也完全不能连上网络了。 Saudara-saudara sekalian, ponsel secanggih apapun, 无论多先进的手机， jika kehabisan daya, 一旦没有了电力， dia tidak lebih sekedar apa? Sebuah mungkin besi yang berat. 它只不过像一块沉重的铁而已， Sebuah lempengan besi yang tidak berguna. 一个毫无用处的一块铁， Dia tidak bisa menjalankan satu fungsi apapun. 无法发挥任何的作用。 Dia tidak bisa menjalankan apapun yang kita minta. 我们想要它做什么，它也无法做出来。 Saudara-saudari kekasih, 亲爱的弟兄姐妹， disitulah letak kita sebagai orang percaya. 这就是我们身为信徒的问题所在。 Next, minggu lalu kita sudah belajar satu bagian firman Tuhan 上周是我们已经学习了一段经文， yang Mbok Suwi Fendi sudah sampaikan ya, yaitu di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2 sampai 8. 就是由牧师所传讲的信息，在罗马书12章3到8节， Membahas tentang menemukan dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan. 就是关于发现和发展我们的属灵恩赐。 Kita diingatkan bahwa kita ini adalah seperti ponsel-ponsel yang canggih rancangan Tuhan. Betul nggak? 我们被提醒，我们就好比上帝精心设计的一部智能手机， Ada diberikan dengan aplikasi mengajar yang sangat tajam. 有很多顶级的功用。 Ada yang diberikan aplikasi untuk melayani dengan tangkas. 有的人有灵活的服侍能力， Ada yang diberikan aplikasi menghibur yang lembut. 有的人有温柔安慰的功能， Ada yang diberikan aplikasi memimpin dengan bijaksana. 有的人被赋予用智慧来领导的功能。 Itu semua dalam apa? Karunia-karunia yang Tuhan berikan. Betul nggak? 这一切都是上帝给我们的恩赐， Pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan kita. 是上帝白白的赐给我们。 Mulai khotbah Kamis lalu kita bisa belajar apa? 透过上周的信息，我们可以学到 Kita 什么呢？ punya spesifikasi karunia-karunia tersebut. 我们每个人都有这种属灵恩赐的配置。 Dan saya yakin kita semua sudah gunakan. Betul nggak? 我也相信我们每个人已经好好的使用了。 Tetapi di dalam kebaktian doa malam hari ini, 但是在今晚的晚祷会， saya mengajak kita untuk melihat seperti tadi kita lihat di dalam pojok kanan layar handphone tersebut. 我要邀请大家看我们屏幕里右上角的那 Yaitu 个号码， kehidupan rohani kita sendiri. 就是我们自己的属灵生命。 Jujurlah di dalam hati kita, 我们要在心里面坦诚， apakah pelayanan kita itu berjalan seperti baterai yang tetap penuh? 我们一起以来服侍是否以满电的状态呢？ Ataukah kita berjuang dengan baterai yang tinggal apa? 1% itu. 或者我们正在以1%的状态苦苦挣扎呢？ Saudara-saudara sekalian, mungkin kita punya karunia mengajar. 弟兄姐妹，可能我们有教导的恩赐， Pindah berbicara, gaukong oailang. 我们也口齿伶俐， Tapi mengapa kadang kita bisa merasa kering atau malas untuk melayani berbicara, mulai karunia berbicara tersebut? 为什么有时候我们觉得干枯，也觉得乏味呢？ Atau mungkin kita punya karunia untuk melayani. 可能我们有服侍的恩赐， Tapi mengapa kita waktu melayani kita mudah tersinggung?
但是为什么我们服侍的时候容易被冒犯呢？ Mudah untuk mengeluh atau merasa lelah secara luar biasa. 容易埋怨，也容易觉得极度的疲惫呢？ Kita melihat jawabannya itu dari mana? 我们从哪里看答案呢？ Sumber daya yang kita pakai. 就是我们能力的来源。 Mari kita buka hati kita lebar-lebar dan mendengar nasihat daripada Rasul Petrus pada hari ini. 我们今天来敞开我们的心门，来听使徒彼得的劝告， Melalui suratnya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. 就是透过彼得前书第4章第10至11节。 Nasihat ini adalah sebuah kabel pengisi daya bagi pelayanan kita yang mungkin sudah mulai lemah. 这个劝勉呢，对于我们开始衰弱的侍奉来说呢，是一种的充电线。 Ya, mari kita dalam bahasa Indonesia kita baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。 Saudara-saudara sekalian, dari nas yang singkat namun sangat kaya ini, 亲爱的弟兄姐妹，从这个简短却很丰富的这段经文， saya ingin menyampaikan 3 kunci utama untuk melayani dengan kekuatan Allah. 我想要分享靠着上帝所赐的能力服侍的3个重要关键。 Tadi kita sudah bersama-sama, kita melihat kunci yang pertama. Next. 我们来看第一个关键， Saudara-saudara sekalian, kita harus mensadari identitas kita dalam pelayanan. Kita ini bukan pemilik, tetapi kita adalah apa? Pengurus. 在服侍当中，我们要认清我们的身份，我们不是主人，我们是管家。 Mari kita soroti kembali tadi di dalam ayat 10 berkata apa? Selayanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 刚才第10节记载，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。 Saudara-saudara sekalian, saya akan melihat dengan satu bagian kata yang paling penting yaitu apa? Pengurus. 我们来看一个非常重要的词，就是管家。 Dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani ditulis itu oikonomos. 在原文就是希腊文，就是 oikonomos。 Seorang oikonomos adalah seorang hamba kepercayaan yang diberi tugas mengelola seluruh rumah tangga dan harta benda tuannya. oikonomos 指的是一位受主人信任的一位仆人，他负责管理整个家庭，甚至主人的财产。 Ia mungkin memegang kunci gudang. 他可能也掌管了仓库的钥匙， Ia mungkin mengatur perbekalan. 他也分配物资， Ia mungkin membayar gaji-gaji semua pekerja lainnya. 他也发放其他工人的薪资。 Tetapi ia harus selalu ingat. 但是他必须记住， Rumah itu, 那个房屋、 gudang itu, 那个仓库、 harta kekayaan emas itu 那个金银珠宝 bukan milik dia. 都不是他的， Semuanya adalah milik tuannya itu. 一切都是他主人的。 Tugasnya hanya satu saja. 他的任务只有一个， Mengelolanya dengan setia sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. 就是按照他主人的心意忠心的管理，而不是按照自己的意思。 Saudara-saudara sekalian, di sini letak penyakit rohani nomor 1 dari kita yang melayani Tuhan. 这里就记载了我们作为服侍人的一个头号的属灵疾病， Yang sering membuat pelayanan atau kehidupan rohani kita itu kehabisan baterai. 它经常使我们的侍奉和属灵生命耗尽了电量， Yaitu apa? Kita lupa identitas kita. 就是我们忘记了我们自己的身份， Tanpa sadar kita sudah mulai merasa
不知不觉我们感觉到， Ini pelayananku. 这是我的侍 Ini 奉， komisi saya. 这是我的事 Ini 工， jemaat saya. 这是我的会友， Ini mai kau teng lai oh. 你不要在这里。 Ini mai kau teng. Masa ini jemaat, ini gereja saya gitu ya. Це Memang是 betul 我的 ini 教 gereja 会。 saya. Ya seperti Bok Suatu pernah khotbah, ini memang gereja saya. Tapi jangan lupa, ini gereja kita semua. Ini gereja juga orang luar punya juga gitu ya. 教会不只是我们的，也是属于外面还没信主的人的。 Nanti bisa berpikir ngomong gitu, kalau bukan karena ada saya di sini, acara ini bisa apa? Batal, nggak jalan. 或者有人想，如果不是我在这里，这个活动就可能搞砸了。 Saudara-saudara sekalian, kalau kita pikirkan sikap seperti ini sangat apa? Danger, berbahaya. 如果我们有这种的心态，就非常的危险。 Ketika kita merasa kita sebagai pemilik tunggal itu, 当我们觉得自己是主人的时候， maka apa? Kita mudah tersinggung bila apa? Tidak dihargai. 我们就会很容易被冒犯。当人不欣赏或肯定我们的时候， Kita mungkin berkata, saya sudah capek, wane oh, kok tidak ada bilang apa? Kamsia, celah. 我们说我们已经那么辛苦了，为什么没有人向我们说谢谢呢？ Kita akan sulit bekerja sama dengan orang lain. 我们也很难以和其他人合作。 Wah, 做了啦, Pak Lang 做,但不beres oh. 我们想还是我来做了，其他人做可能不是很好。 Kita akan mengalami apa? Burn out, wah kelelahan total. 我们也可能经历了浩劫，或者是极度的疲惫。 Kenapa? Kita memikul beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tuhan kita. 因为我们背负了本应该由我们主人背负的重担。 Saudara-saudara sekalian, Petrus mengingatkan kepada kita, karunia yang kita miliki adalah apa? Kasih karunia. 彼得提醒我们，我们所拥有的恩赐本是恩典， Bahasa aslinya apa? Karisma. 原文是 charisma， Artinya apa? Pemberian secara apa? Cuma-cuma. 它的意思是白白的赏赐。 Kepandaian kita berkata-kata 我们的口才 bukan karena apa? Kita pandai bicara, kita ikut kursus atau seminar apapun. 不是因为我们有补习或者上课训练等等， Itu milik Tuhan yang dititipkan untuk kita. 这是属于上帝的，是上帝托付给我们的。 Tenaga yang kuat untuk melayani. 我们强健的身体来服侍， Kesehatan kita. 我们身体的健康， Kepintaran kita. 我们的聪明智慧， Itu milik Tuhan. 一切都是属于上帝。 Kepekaan untuk menolong orang yang susah. 我们的敏锐的心来 Itu 帮 milik 助 Tuhan 困苦的人，也是属于上帝。 Saya cakap ya, saya sering menemukan orang yang menolong orang lain. Dan supaya apa? Ikiam jengkawa. 我看到有很多人觉得已经帮助某个人，觉得那个人已经欠他情了。 Saya dengar di gereja itu saya pikir, malu saya. Ini saya pendeta yang gagal untuk jemaat saya. 我听到这样的事，我也感到很羞愧。 Saudara sekalian, firman Tuhan pada minggu lalu, 亲爱的弟兄姐妹，我们上周所听的信息 kita，sudah belajar bahwa apa? Karunia itu berbeda-beda. 我们已经学到了我们的恩赐是各有不同的。 Di malam hari ini, Petrus menekankan kembali, 今晚彼得再次的提醒我们， meskipun karunia itu berbeda-beda, 虽然恩赐各有不同， sumbernya itu satu, ingat. 但是来源只有一个， Yaitu apa? Kasih karunia Allah. 就是上帝的恩典。 Jadi tidak ada alasan untuk lebih hebat daripada orang lain. 所以我们没有理由觉得我们比别人更了不起。 Kita semua sama, oikonomos, pelayan. 我们每个人都一样，只是 oikonomos 或者是管家。 Kita semua sama, pengurus rumah tangga Allah. 我们都一样，我们只是上帝家的管家。 Saya bersyukur gereja kita sekarang tidak ada namanya majelis. 我很感恩 Yeah. 我们的教会现在没有所谓的执事， Kalau ada majelis, pasal oh ini kau teng ini kui nak kailang ya gitu ya. 或者有执事就觉得教会属于那几个执事。 Kita semua pengurus, pekerja rumah Tuhan, sama kita semuanya. 我们所有人都是同等的同工。 Saudara sekalian, kalau kita sadar kita semua pengurus, 当我们意识到我们每个人都是管家， beban kita jadi ringan. Betul nggak? 我们的负担就变成轻了。 Karena kita tahu Sang Tuhan punya sumber daya tak terbatas untuk menopang kita. 因为我们意识到我们真正的主人有无限的资源来扶持我们。 Amin nggak saudara-saudara sekalian? 阿明。 Saudara sekalian, selanjutnya kita lihat kunci yang kedua. 我们来看第二个重点，
Di dalam bagian ayat yang ke-11 kita belajar bagian A kita belajar satu bagian apa? Gunakan sumber kekuatan yang tepat, bukan daging, melainkan anugerah Allah. 从第11节我们学到，要使用正确的力量来源，不是我们的肉体，而是上帝的恩 Karena 典。 anugerah Allah lah yang menjadikan sumber kekuatan dalam setiap pelayanan kita. 因为上帝的恩典是我们每一个服侍的力量来源。 Kita melihat tadi bagian pertama setelah kita tahu kita hanyalah pengurus. 从第一个关键，我们已经学到了，我们只是一个管家。 Sekarang Petrus memberitahukan kepada kita di mana letak colokan listrik rohani kita. 现在彼得告诉我们，我们属灵生命的电源插座在哪里？ Di dalam ayat 11 memberitakan kepada kita dua kategori pelayanan yang umumnya kita lakukan di gereja. 第11节告诉我们，在教会中的服侍通常分为2种类型。 Bagian pertama pelayanan perkataan. 第一种类型是透过言语上的服侍， Jika apa? Jika ada orang yang berbicara yong cui kong wa, su hong yong cui ya. 圣经记载说，若有讲道的， Ini mencakup seperti saya, para pengkhotbah, para hamba Tuhan ya, penginjil. 这包括所有的讲员、牧师们、传道们。 Ya, guru-guru sekolah minggu yang hari ini juga ada hadir ya, yang menceritakan cerita Alkitab untuk anak-anak. 然后也包括了主日学老师，他们告诉小孩子们主日学的圣经故事。 Para pemimpin pujian WL dalam setiap minggunya. 然后有每个星期带领唱歌的，那个敬拜带领者， Ya, yang memimpin doa, 然后有带导者， yang menelepon orang, memberi penghiburan dalam doa ataupun nasihat gitu ya. 然后那些打电话劝勉人的 Dan lain sebagainya. 等等， Yaitu siapapun yang menggunakan mulutnya untuk melayani Tuhan. 就是任何用口来服侍上帝的人。 Apa nasihat yang Petrus berikan kepada kita? 彼得给我们的劝勉是什么呢？ Kita baca sama. Baiklah ia berbicara sebagai apa? Orang yang menyampaikan firman Allah. 若有讲道的，要按着神的圣言讲。 Saudara-saudara sekalian, bahaya untuk kita pelayan dalam perkataan ini. 用言语服侍的人的危险是什么呢？ Saya kadang-kadang juga menyadari kita suka mencampuri firman dengan kata-kata kita sendiri yang kosong. 我们喜欢将上帝的话语与我们自己空洞的话语掺杂在一起。 Kadang kita tergoda untuk mencari applause, tepuk tangan. 我们也被诱惑去寻找掌声， Bukan pertobatan. 而不是会有的悔改。 Kadang mungkin apa? Ada orang juga apa? Di atas mimbar suka melucu 也有些人喜欢在台上搞笑， supaya apa? Disukai. 好为了人喜欢他们， Atau pamer pengetahuan teologi yang tinggi. 或者有人喜欢炫耀他们高深的神学知识。 Saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari kekuatan untuk mengubah hati manusia tidak pernah berasal dari apa? Kepintaran retorika kita. 我们必须知道，能够改变人心的能力，不在于我们辩论的口才。 Kekuatan sejati itu lahir ketika apa? Kita bisa merendahkan hati kita. 真正的力量来自于当我们能够谦卑自己的时 Kita 候， bergumul dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan doa. 在祷告中，我们研读上帝的话语， Dan membiarkan Roh Kudus yang berbicara melalui kita. 让圣灵透过以昧的我们来说话。 Saudara sekalian, bagian kedua pelayanan yaitu apa? Pelayanan perbuatan yang mungkin kebanyakan kita lakukan. 而第二种的侍奉呢，是透过行动的服侍。 Kata melayani di sini itu dalam bahasa Yunani yaitu apa? Diakoneo. 在希腊原文服侍是 diakonio， Dari kata inilah kita mendapatkan jabatan yaitu apa? Diaken, yaitu pelayanan meja. 从这个词我们得出了干事的这个管理人的职分。 Ya, ini digunakan dalam konteks waktu itu kisah para rasul, ya kan? 它的背景当时就是《使徒行传》的那些故事。 Tapi hari ini kita kaitkan dengan pelayanan sekarang itu apa? Pelayanan secara fisik. 但是在我们现在的社会当中呢，就是指我们以肉体，我们用身体来服侍。 Yaitu misalnya kita di IGC ini Pak, ada yang menyiapkan konsumsi, ya kan?
比如说，有人预备餐点， ada yang membereskan kursi-kursi, 然后有人整理椅子， ada yang memainkan musik, alat musik, 有人弹琴， ada yang menyambut orang, mengurus parkir, 有人接待人，也安排了停车， ada yang mengunjungi orang sakit. 有的探访病人。 Saudara sekalian di sini bermacam-macam, yaitu pelayanan yang kita lakukan fisik secara fisik. 这就是我们用身体力量来做的服饰。 Saudara sekalian melalui pelayanan ini, Petrus nasihatnya apa? Baiklah kita melakukannya apa? Dengan kekuatan apa? Bukan kita sendiri, itu apa? Kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. 这种的服饰，彼得劝勉我们什么呢？若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。 Saudara sekalian, ini ada sebuah peringatan keras sekaligus sebuah penghiburan yang luar biasa. 这是一个非常严厉的警告，也同时是极大的安慰。 Peringatannya yaitu apa? 他的警告是什么呢？ Jangan melayani dengan apa? Kekuatan daging sendiri. 不要凭着自己肉体的力量来服侍。 Saudara-saudara sekalian, kadang saya itu mendengar keluhan. 有时候我听到抱怨， Makanya saya suka setelah pelayanan, saya suka kumpul-kumpul beberapa pengurus gitu atau melayani punya ya. 服侍之后，我喜欢和会友们一起交谈。 Mungkin dalam hati Bapak sendiri juga alami hal itu. 可能在座的弟兄姐妹也经历了这样的事。 Saya kadang mendengar bicara apa? Boksu, saya sudah capek sekali melayani. 他们可能说：“牧师啊，我真的服侍的好累啊， Rasanya tenaga saya itu sudah terkuras habis. 感觉我的体力已经耗尽了， Lalu tambahnya apa? Rasanya saya udah apa? Kering keronta. 我觉得自己很枯干。” Lalu terakhir Pak, ditutup dengan saya kecewa tidak dihargai. 最后呢，他说我很失望，因为觉得没有人肯定，没有人欣赏我。 Saudara sekalian, kalau Anda mendengar ini, Anda bagaimana menjawab? 如果你听到这样的话，你怎么样回答他呢？ Biasanya jawaban saya sederhana saja. 大多数呢，我的答案很简单。 Selama ini Anda melayani dari kekuatan siapa? 一直以来，你们是用谁的力量来服侍呢？ Kalau kita melayani dengan kekuatan daging, 如果我们凭着我们自己肉体的力量来服侍， hasilnya 100% pasti bisa ditebak. 结果肯定是在意料之中的。 Pertama apa? Pasti capek fisik. 第一，我们的身体一定很疲累； Kedua karena kecewa, karena tidak dihargai manusia. 第二，不被别人肯定而感到失望； Yang ketiga, mulai apa? Bergosip. 第三，开始闲言闲语， Kok Pak Langan lo gitu ya? 讲别人的坏话， Karena merasa diri yang paling rajin dibanding yang lain. 因为觉得自己比别人更勤奋。 Kita lihat dosa saudara jawab pertama kali Pak. Kain bandingkan diri dengan apa? Habel. 我们看第一次的罪行，就是该隐和亚伯来比较自己。 Ini kita kadang anggap sepele gitu ya. Tapi Karena Kain sesiang akhirnya Pak, se- tidak diajarkan membunuh, dia bisa membunuh adiknya. 该隐没有被教导要杀害人，但是他也会杀害他自己的弟兄， Karena apa? Melayani dengan kekuatan daging. 因为他是凭着他自己的肉体去服侍。 Saudara-saudara, tapi kalau sebaliknya, 但是我们可以看相反的， kalau kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, 如果我们按照神的力量来服侍， ada sesuatu kekuatan yang supranatural terjadi. 就会有超自然的事情发生。 Kita melihat seperti kisah Nabi Elia yang dikejar oleh Izebel. 就好像先知以利亚被耶洗别追杀的故事， Elia sudah membasmi 450 nabi Baal, yaitu nabi Tuhan yang palsu. 当时已经有450个的假先知被杀害， Dan dia dikejar oleh Izebel. 而他被耶洗别追杀， Dia sudah capek melayani. 他已经服侍得很疲 Tapi 乏。 sebenarnya Tuhan kayaknya tidak menolong dia. Dia itu putus asa dan lemas pengen tidur. 他觉得上帝没有帮助他，他很绝望，想要睡觉。 Kita melihat di sini Pak, 1 Raja pasal 19 ayat 8 berkata apa? Lalu malaikat Tuhan membangunkan dia. 我们看圣经记载，上帝的使者拍醒了他， Ya, setelah 2 kali memberinya dia makan dan roti dan air. 给他饼和水。 Di
Di sini apa? Lalu apa? Ia memperoleh kekuatan kembali setelah itu. Makanya apa? Hanya apa? Dia bisa kembali melayani Tuhan. Dia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. 圣经记载说，他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了40昼夜，到了神的山，就是何烈山。 Saudara-saudara sekalian, kekuatan daripada Tuhan itu tidak sama seperti misalnya apa? Kalau orang capek, Apple ngantuk leo, lim kopi, ceng sing tok teng leo. 亲爱的弟兄姐妹，从神而来的力量不等同于当我们感到疲乏的时候，我们喝一杯咖啡， Atau misalnya kita minum suplemen dan vitamin. 或者我们补充我们的维他命。 Saudara-saudara sekalian, kekuatan dari Tuhan itu memberikan apa? Daya tahan ilahi. 上帝所赐的力量给我们属天的忍耐力， Sukacita di tengah kesusahan 在患难中仍有喜乐， dan kelembutan di tengah tekanan hidup. 在压力中仍有温柔。 Sama juga saudara sekalian, hari ini kita datang di tempat ini. 就好像今天我们在这个地方聚集在一起， Malam ini adalah kebaktian doa. 今晚是祷告会， Disinilah letak pengisian daya kita ini. 这里正是我们属灵生命充电的地方。 Kita melayani tanpa doa itu seperti apa? Kita memakai ponsel yang canggih seharian penuh. 没有祷告的服饰，就好像我们用一部非常先进的手机用了一整天。 Mungkin kita pakai untuk chatting, untuk browsing, untuk main game, untuk meeting Zoom, rekam video dan lain sebagainya. 可能我们用我们的手机来与人聊天，然后玩游戏，然后开会等等。 Tapi kita tidak pernah apa? Mencolokkannya ke charger. 但是我们从来不将它插上充电器， Tentu akhirnya apa? Baterai itu merah dan akhirnya apa? Padam, mati total. 最后呢，电池也会亮红灯，然后完全的关机， Jadi akhirnya apa? Kekuatan itu hilang. 然后力量能力就没有了。 Saudara sekalian, kita melanjutkan dengan kunci yang ketiga. 我们来看第三个 Di dalam 关 bagian 键， kunci yang tidak itu menjadi kunci utama daripada pelayanan kita. 就是我们服侍最主要的关键。 Pastikan tujuan akhirnya itu apa? Bukan nama kita, tapi kemuliaan Tuhan. 要确保我们最终的目的不是我们自己的名，而是为了要荣耀上帝。 Saudara-saudara sekalian, inilah ujian terakhir untuk memastikan apakah kita benar-benar melayani dengan kekuatan Allah atau tidak. 这就是我们的最后一个考验，为了检验我们自己是否在辐射当中是用上帝而来的力量。 Ayat ke-11 itu ditutup dengan pernyataan tujuannya itu apa? Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah apa? Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 第11节的结尾记载说，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。 Saudara-saudara sekalian, ponsel yang canggih, yang baterainya sudah 100% full, 亲爱的弟兄姐妹，一部非常先进的手机，电量充满了100%， gunanya untuk apa? 用来做什么呢？ Bukan untuk memamerkan mereknya, atau kameranya, atau harganya berapa. 不是为了要炫耀它的品牌、它的相机，然后它的价格是多少， Betul nggak? 对吗？ Tapi untuk mengerjakan tugas secara produktif dan menjalin komunikasi. Itulah namanya handphone, ya kan? 但是 Fungsinya. 我们手机主要的功能是为了要有效的完成工作或者建立沟通。 Saudara sekalian, demikian pula pelayanan kita yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. 我们充满圣灵的侍奉也是如此。 Tujuannya bukan supaya orang yang melalui pelayanan kita melihat, oh sambil berkata, oh ini boksu, ini gau kong toy, kami boksu gau kong toy. 目的不是为了看见我们服侍的人说某某牧师讲道真的很好， Bukan supaya orang melihat, oh cekai lang ane gau ciu kuah isi ane suye. 或者说某某人唱歌真的很好，歌声很甜美。 Saudara sekalian, bagaimana caranya? 弟兄姐妹，方法是如何呢？ Dengan menjalankan kunci pertama dan kedua itu. 就是透过实践第一和第二的关键， Yaitu apa? Kita harus rendah hati. 就是我们必须要有谦卑的心， Kita sadar kita adalah oikomonos, pelayan. 我们要意识到我们自己只是管家，
kita pengurus, 我们是管家， bukan bos, bukan pemilik. 不是老板，不是主人， Sama juga uang yang kita miliki, 就好像我们拥有的金钱， itu titipan Tuhan. 也是上帝托付我们的， Bukan supaya orang kiam ceng kak walang, 不是好让人欠情， tapi Pak dia kiam ceng kak siongte. 但是有这对上帝欠情。 Saudara sekalian, bagian kedua ya Pak, kita bisa belajar Pak, bergantung penuh. 第二呢，我们学习要完全的依靠。 Kita mengakui saya tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dari atas. 我们承认离开了上帝的能力，我们什么都做不了。 Ketika kita berkata-kata dengan hikmatnya Tuhan, 当我们按照上帝的智慧来说话的时候， orang tidak melihat kita, 人看见的不再是我们， tapi mereka melihat Pak, terangnya Kristus. 而是看见了基督的光。 Ketika kita melayani dengan sukacita, 当我们带着喜乐的心去服侍， ini saya suka ngomong sama pengurus sukacita ya kan? Ya, ketika kita melayani dengan sukacita, 当我们带着喜乐的心去服侍， meskipun tidak digaji atau dipuji orang, 即便没有薪水，没有人称赞我们， sering pengurus sukacita bilang, Pak Sua, điều lý orang mau kintan, oh, titi orang can orang meja. 有很多人说，去管理这些年迈的弟兄姐妹真是不简单。 Tapi saudara sekalian apa? Orang akan bertanya, kita tetap suka senyum, bersukacita. 但是人会感到很好奇，我们仍然微笑，仍然有喜乐。 Nanti akhirnya orang bertanya, apa sih rahasianya? 可能他们会问，秘诀是什么呢？ Kok dia bisa tetap tenang dan sabar? 为什么他能够平静，能够忍耐呢？ Disitulah Allah dimuliakan. 就在那里，上帝得着了荣耀。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara sekalian, saya akan menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian kisah nyata. 我要用一个真实故事来结束。 Kisah ini adalah tentang seorang misionaris besar yang diutus oleh British Protestant Christian Missionary. 就是一位伟大宣教师的故事，是 British Protestant Christian Missionary 所差派的宣教师。 Mungkin kita sering mendengar namanya yaitu James Hudson Taylor, Tai德森. 可能我们经常听到他的名字，就是戴德生。 Beliau adalah pendiri China Inland Mission yaitu misi pedalaman Tiongkok 他是中国内地会的创办人， yang melayani dari Inggris ke Tiongkok pada abad ke-19. 他在19世纪中在中国各地侍奉。 Mereka berhasil masuk ke kota-kota besar di Tiongkok seperti Shanghai, Ningbo, Hangzhou 等等. 他们在好几个城市服侍，比如说上海、宁波、杭州等等。 Suatu ketika di awal pelayanannya di Tiongkok, 有一次呢，在他初到中国服侍的那些年， Hudson Taylor mengalami masa-masa yang sangat sulit. 戴德生经历了一段非常艰难的时 Sebelum 期。 berangkat dari Inggris dia pede. 在从英国出发的时候，他很自信， Karena dari Inggris pegang pound sterling, ya kan? 因为从英国他拿着英镑， Iya, bawa ke Tiongkok itu, Tiongkok negara miskin pada saat itu, negara bukan siapa-siapa. 而到了中国，中国是非常贫穷的国家。 Dia punya strategi atau pendidikan yang tinggi dari Inggris. 他从英国呢是一位非常有学问， Jadi awal dia pikir Siapa benar? pede gitu ya, pasti berhasil. 一开始他很自信，觉得自己一定会成功。 Tapi saudara sekalian akhirnya apa? Persediaan uangnya habis. 但是发生了什么呢？他的经费用尽了， Ia tidak punya cukup makanan. 他没有足够的食物， Sementara ia harus terus memberitakan Injil dan merawat beberapa anak yatim yang ia tampung. 同时他必须积极的传福音，甚至要去照顾他收养的几个孤儿。 Secara manusia tidak ada jalan keluar. 从人的角度来看呢，是没有出路。 Ia sudah berdoa tetapi pertolongan belum datang. 他已经祷告了，但是帮助还没有来到。 Pada suatu malam, Taylor benar-benar kelelahan. 有一天晚上，戴德生真的精疲力尽了， Badannya lemah karena apa? Kelaparan Pak Toyo. 他的身体因为饥饿感到很虚弱。 Ia duduk di dalam kamarnya yang sederhana di Ningpo. 他坐在他宁波的一个简陋的房间里， Dalam hati dia berkata, 在心里说 aku tidak harus begini. 我不能再这样下去了， Aku sudah memberikan yang terbaik. I give the best, my best. 我已经付出最好的了，我已经尽力了， Tapi tidak ada hasil.
但是没有看到结果。 Saudara sekalian, tapi malam itu Tuhan mengingatkan Hudson Taylor 但是就在那一晚，上帝提醒了戴德生， pada sebuah kebenaran yang mengubah seluruh arah pelayanannya. 告诉他一个真理，改变了他整个侍奉。 Dan dia catat, dan saya baca bukunya, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia kata apa? Tuhan berkata padanya, jangan melayani dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan tidak pernah memintamu melakukan hal-hal besar dengan kekuatan kecilmu. Tuhan memintamu menjadi saluran bagi kekuatanku yang besar, kekuatan Tuhan yang besar. 他把它记载下来了。他说：“不要凭着你自己的力量去服侍，我从来没有要求你用你微小的力量去完成伟大的事。我要求的是你成为我大能的管道。” Saudara sekalian, coba kita renungkan secara pribadi. 亲爱的弟兄姐妹，让我们思想一下。 Sama juga sejak saya itu, Hudson Taylor tidak belajar untuk mengandalkan, tidak lagi belajar untuk mengandalkan kemampuan dirinya sendiri lagi. 从那时开始，戴德生协会不再依靠自己的能力， Uangnya sendiri atau strateginya sendiri. 不再靠自己的金钱，不再靠自己的策略。 Ia belajar untuk berlutut dan memohon kekuatan dari Tuhan. 他学习跪下来求上帝而来的能力。 Dan hasilnya, 结果呢？ China Inland Mission bertumbuh menjadi misi yang mengirimkan lebih dari 800 misionaris ke pedalaman Tiongkok. 中国内地会呢发展成一个很庞大的宣教机构，甚至差派了800多位的宣教师进入了中国内地， Membawa ribuan jiwa mengenal Kristus. 带领了成千上万人信主。 Hudson Taylor pernah menulis dalam jurnalnya, 戴德生曾经在日记中记载， pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan kekuatan Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. 上帝的工作若靠着上帝的力量去做，就绝不会缺乏上帝的祝福。 Saya ulangi sekali, pekerjaan Tuhan, ingat pekerjaan Tuhan yang dilakukan dengan kekuatan Tuhan 上帝的工作若靠着上帝的力量去做， tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. 就绝不会缺乏上帝的祝福。 Saudara-saudara sekalian, kisah daripada Hudson Taylor itu juga sama dengan kita hari ini. 戴德生的故事与我们现在的我们是息息相扣的。 Mungkin di antara kita ada yang melayani tetapi melayani dengan kekuatan sendiri. 可能我们当中有人服侍，但是是凭着自己的力量去服侍， Kita akan lelah, kita akan kecewa. 我们会感到很累，我们会失望， Dan hanya kita mungkin mau menyerah. 我们也几乎放弃了。 Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali kepada sumber yang benar. 但是上帝的话语今天邀请我们要回到正确的源头， Yaitu kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. 就是上帝所赐给我们的力量。 Saudara-saudara sekalian, tema minggu lalu sudah berbicara apa? Menemukan dan mengembangkan karunia. 亲爱的弟兄姐妹，上周的主题是发现与发展我们的恩赐， Itu seperti memperkenalkan spesifikasi ponsel yang ada. 就好比我们认识我们手机的配置。 Tapi firman Tuhan hari ini 但是今天我们的主题 mengajak kita untuk mengisi ulang karunia baterai handphone kita. 是邀请我们为我们的属灵恩赐重新的充电。 Jangan sampai kita seperti ponsel yang flagship yang harganya mungkin ratusan juta. 不要好像我们不要好像旗舰手机可能很昂贵， Mungkin lengkap dengan aplikasi yang keren, 可能有各种各样强大的功能， tetapi mati total di tengah tol kehidupan 但是在人生的高速公路上关机， karena kehabisan daya. 因为电量耗尽。 Karunia kita mungkin besar, 我们的恩赐可能很大， keahlian kita mungkin hebat, 我们的能力也许很强， tetapi tanpa kekuatan dari Tuhan, 但是如果我们没有上帝所赐的力 semua 量， itu hanyalah kepandaian manusia yang sia-sia dan akhirnya apa? Melelahkan jiwa dan tubuh kita. 这一切只不过是人的才能，既徒劳无功，又令人的灵魂疲 Saudara 惫。 sekalian, saya ajak kita sejenak untuk menundukkan kepala kita. 我邀请我们低下头， Kita merenung di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat bentar lagi.
在我们带祷之前，我们安静片刻，默想上帝的话。 Saudara sekalian, pelayanan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada Anda pada saat ini? 亲爱的弟兄姐妹，目前上帝所托付给你们的是哪一方面的服事呢？ Mungkin Anda sebagai orang tua, 可能你作为父母， Tuhan berikan anak-anak. 上帝把孩子们托付给你， Sebagai akong ama yang punya anak dan cucu yang imut. 可能你有孩子，有可爱的孙， Mungkin Anda sebagai karyawan atau sebagai bos majikan. 可能你是员工，是老板， Tuhan percayakan tugas melalui tempat usaha Anda. 透过你工作的地方，上帝托付给你一些责任。 Mungkin Anda sebagai pelayan di komisi tertentu di gereja. 可能你在教会某个事工有服侍， Apakah Anda sudah merasa sebagai pemilik? 你是否觉得自己已经是主人呢？ Sehingga dalam prosesnya Anda merasa bisa lelah dan tersinggung. 以至于你们容易觉得疲惫，容易被冒犯。 Saudara-saudara sekalian, apakah Anda sudah mencoba mencas diri Anda dengan pujian manusia? 亲爱的弟兄姐妹，你们是否曾经试图用别人的称赞来为自己充电呢？ Sehingga Anda haus akan like daripada orang lain. 结果你渴望得到别人的肯定， Like di medsos, di TikTok, di Facebook, di IG dan lain sebagainya. 别人在你社交媒体上为你点赞， Anda sudah senang dan puji-pujian teman-teman di gereja. 你希望教会的弟兄姐妹们称赞你， Tetapi akhirnya hasilnya Anda tetap kering. 但结果你仍然感到枯干。 Saudara sekalian, sudah berapa lama Anda tidak benar-benar berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk pelayanan itu? 亲爱的弟兄姐妹，你们有多久没有真正的为你们的服事祈求从上帝而来的力量呢？ Saudara sekalian, melalui ibadah doa malam ini. 亲爱的弟兄姐妹，透过今晚的晚祷会， Sebagai tempat stasiun pengisian daya rohani kita. 作为我们属灵生命的充电站， Bawalah baterai merah saudara kepada Tuhan. 把你们生命中的红色电量带到上帝的面前， Bawalah kelelahanmu. 把你的疲惫带来， Bawalah rasa kecewamu. 把你的失望带来， Bawalah rasa iri hatimu. 把你的妒忌带来， Bawalah rasa jenuhmu. 把你的厌倦带来。 Mintalah Roh Kudus mengisi ulang kita dengan kekuatan yang dianugerahkannya. 求圣灵用神所赐的力量重新充满我们每个人。 Tuhan Yesus pernah berkata, 耶稣曾经说过 marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan keregaan kepadamu.：“ 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Mari kita bersatu dalam doa. ”我们同心祷告。 Bapa kami di surga, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau tidak membiarkan kami berjalan dalam kegelapan. Engkau memanggil kami untuk melayani, bukan karena Engkau butuh kami, tetapi karena Engkau ingin memberkati sesama melalui kami ini, Tuhan. Ya Bapa kami, ampunilah kami selama ini. Jikalau kami melayani dengan kekuatan kami sendiri, kami lelah, kami kecewa, kami hampir menyerah. Tapi malam ini Tuhan, kami belajar untuk meletakkan semua beban itu di bawah kaki salib-Mu. Kami belajar daripada teladan daripada Rasul Petrus, yang dulunya sombong dan takut, tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi pemberani. Kami mengingat akan Hudson Taylor yang belajar bersandar pada kekuatan Allah. Tuhan, ajar kami melakukan hal yang sama. Ajar kami menjadi pengurus yang baik dari karunia yang Engkau percayakan kepada kami. Jauhkan kami daripada kesombongan. Jauhkan kami daripada akar kepahitan. Buat hati kami murni, hanya ingin memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk gereja-Mu ini, IGC ini. Pulihkan setiap kami yang melayani Tuhan. Berikan kami semangat melayani. Satukan hati para hamba-Mu. Beri hikmat kepada setiap para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil. Pakailah setiap jemaat Tuhan, baik tua dan muda, kaya dan miskin, berpendidikan ataupun sederhana. Pakai kami Tuhan, semua untuk menjadi saksi-Mu.
Kami juga berdoa Tuhan juga untuk teman-teman kami yang hari ini tidak bisa bersama dengan kami. Mungkin yang bergabung melalui jaringan YouTube ini. Tuhan jangkau mereka. Mungkin mereka yang sedang lemah, sedang kecewa, atau lelah dalam pelayanan. Beri mereka kekuatan segar pada malam ini. Sebab Engkaulah mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.